Selamat pagi tiga dedikasi. Jadi hari ini kita masih lagi berada dalam bab 5 iaitu reka bentuk lanskap. Reka bentuk lanskap, kalau awak pernah pergi jalan-jalan macam contohnya pergi, siapa pernah pergi Putrajaya? Putrajaya ada banyak taman-taman yang cantik kan? Di sana ada landscaping. Landscaping artinya di mana letaknya pokok ni, di mana letaknya jambatan, di mana nak letak fountain. Awak tahu tak fountain? Macam awak pergi KLCC, ada taman dekat luar KLCC itu pun sama juga. Landscape di sana telah direka untuk supaya dia sama ataupun dapat sebati dengan bangunan-bangunan yang ada. Jadi bila kita nampak hasil karya ni, macam mana kita nak jelaskan, kita nak menghargai hasil karya tersebut dengan ayat awak sendiri. Konsep adalah sama dengan perkataan tema. Dekat Malaysia ni, sebenarnya banyak taman-taman. Cuma disebabkan cuaca kita terhad kepada pokok-pokok yang tertentu sahaja, jadi awak tak nampak perbezaan dia sangat. Taman yang ada di Malaysia kebanyakan menggunakan tumbuh-tumbuhan tropika sahaja sebab kita susah nak maintain, susah nak tanam pokok-pokok yang macam ada dekat, contohnya Switzerland, kita nak pokok pine, pokok yang macam tumbuh dekat kawasan bersalji, susah sebab kita punya cuaca macam ni. Tapi ada kawasan yang memang agak berketinggian macam dekat Genting ke apa, dia boleh dapat pokok-pokok macam tu dan ada taman ataupun rekaan landscape yang bertemakan yang dekat overseas lah. Okay, kita tengok. Ada beberapa jenis tema. Kalau yang ini ada dalam buku teks pendidikan seni awak. That's why cikgu tanya tadi, pendidikan seni punya buku teks awak ada ataupun tidak. Ada yang tak ada kot. Kalau ada, ini ada dalam buku. Okay, landscape Jepun. Nak tanya, ada beberapa taman rekaan berkonsepkan Jepun dekat Malaysia ni. Kalau awak nak pergi paling dekat, ada satu dekat Shah Alam, ada satu lagi dekat Bukit Tinggi dekat Cameron pula. Mana pergi tu yang atas bukit macam ada Colmar Tropical Resort tu. Sana pun ada konsep Jepun. So kalau awak lihat di sini, dia punya konsep memang dia ambil tradisional Jepun. Taman tu adalah Japanese style yang macam traditional punya. Dan kalau satu lagi elemen yang paling penting di sini adalah awak nampak dia punya tanah selalunya akan ada jenis yang macam batu ataupun tanah yang kering. Kalau konsep taman yang zen, dia panggil dia akan buat corak di atas pasir tersebut, okay, sebagai salah satu daripada rekaan. Salah sebahagian daripada tu. Bukan tempat kucing awak berak yang ni, tapi dia memang sebahagian daripada rekaan kalau landscape Jepun. Dan satu lagi kalau awak perasan, awak akan nampak macam ada batu, kemudian ada pokok-pokok bonsai. Pokok bonsai ni yang pokok kecil-kecil tau. Semua pokok dia tak tinggi. Bukan tiba-tiba macam ada pokok mangga ke, pokok durian, tak ada. Dia pokok yang comel-comel saja. Jadi ini adalah ciri-ciri landscape Jepun. Kalau awak nampak elemen-elemen ni, awak boleh katakan itu adalah landscape bertemakan Jepun. Kalau awak nampak yang macam ni pula, apa yang paling ketara berbanding yang awak nampak tadi, gambar tersebut? Banding yang Jepun dengan gambar yang ini, gambar yang Inggeris punya. Yes, Zahira, thank you. Amira kata ada air. Yes, konsep landscape Inggeris ni selalu, kalau dia tak ada tasik, dia ada sungai yang kecil. Dan dia ada jambatan-jambatan yang ada ukiran tu. Okay, itu konsep Inggeris selalunya. Sebab dia punya pengaruh unsur awal abad ke-18. Siapa yang pernah nampak movie ataupun drama-drama yang macam zaman-zaman British macam tu, selalu orang pakai skirt kembang-kembang, jalan dekat taman tu, itu adalah landscape yang berkonsepkan Inggeris. Okay, kalau awak nak hias halaman rumah awak konsep-konsep macam ni, selalunya dia memang ada satu jambatan lah konon-kononnya macam tu. Okey, seni binaan gotik ni selalunya melibatkan ukiran-ukiran. Kalau awak pergi tengok dekat tiang-tiang dia tu ada macam rupa raksasa gargoyle dia panggil tu. Lepas tu untuk jambatan dia kena ada tasik dan flowers ataupun bunga-bungaan. Bunga-bunga yang ditanam dalam landscape Inggeris selalu adalah macam bunga rose, bunga-bunga yang tumbuh di kawasan sebelah Eropah lah. Jadi kalau awak mewujudkan landscape Inggeris ni ada agak susah sedikit untuk dengan tanaman tropika lah. Tapi boleh juga diolah. Now, landscape Bali. Bali dah letak di mana? Siapa boleh bagi tahu?
Yes, Indonesia. Dia adalah satu pulau di Indonesia di mana orang pergi bercuti selalu kan. Dia berkonsepkan budaya Bali di mana awak nampak saja dia memang tahu dia ni area Nusantara punya konsep. Pokok yang ditanam pun kan bukan pokok-pokok yang berada di Eropah lah sebab dia di tropika kan. Dan paling penting sekali dia memang banyak tumbuh-tumbuhan hijau, tumbuhan tropikal. Macam pokok pandan, pokok jasmine. Kalau awak pernah ke Bali, ada satu pokok yang memang banyak. Dia punya pokok kemboja yang warna putih bunga dia tu. Orang selalu tanam dekat kubur tu kan. Pokok macam tu banyak kat situ. Jadi bunga-bunga tu memang banyak. Kalau awak nak konsep Bali, pokok tu mesti ada selalu. Dan kalau awak perasan kat tengah ni yang ada payung hitam putih, kain hitam putih tu, itu adalah sebahagian daripada budaya Bali di mana ada ukiran, ada patung-patung yang melambangkan yang budaya Bali itu. Mesti ada dia letak dalam taman berkonsepkan Bali. Landscape Taman Melayu, ini adalah konsep yang keempat. Kalau Taman Melayu, dia lebih kepada konsep kampung ataupun desa. Rasanya siapa yang ada keluarga yang suka menghias halaman rumah, mesti ada style ataupun konsep-konsep yang macam ni. Dia lebih kepada elemen tradisional dia tu ada. Ada macam, cikgu tak tahulah bahasa Melayu dia panggil apa ini, pangkin ke apa? Ataupun patio, cikgu pun tak pasti bahasa Melayu dia panggil apa. Tapi konsep dia lebih mementingkan ruang kekeluargaan di mana kawasan taman itu membolehkan ahli keluarga boleh duduk berehat. Kalau macam zaman-zaman dulu kan orang-orang akan duduk di tepi rumah dekat luar tu, lepas tu dia buat kerja kat luar. Kalau balik kampung kan dia ada satu kawasan rumah yang macam outdoor, lepas tu dia boleh buat kerja kat situ, lepas tu boleh minum kopi kat situ, boleh duduk membawang kat situ. Jadi konsep Taman Melayu ni dia lebih kepada fungsi kawasan tersebut sebagai ruang yang kita boleh gunakan untuk aktiviti kekeluargaan. Dan awak boleh nampak lah ada tempayan, elemen-elemen tradisional ni ada. Taklah dia letak macam futuristik sangat. Awak faham tak yang macam besi ke apa kan? Tak ada. Dia nampak kayu, lebih kepada tradisional. Kalau awak pernah ke Putrajaya, ada satu taman Anjung apa nama dia tu? Yang ada dekat Taman Botani tu. Siapa yang pernah pergi sana dekat Tasik tepi tu, Anjung Morocco dia panggil. Lepas tu memang yang ini taman yang berkonsepkan landscape Islam. Kalau awak nak pergi tengok sendirilah. Apa elemen-elemen yang ada adalah, cikgu tak pasti sebab cikgu bukan Muslim, tapi bila kepercayaan Islam ni mungkin dia pernah cerita tentang Taman Impian Syurga yang macam konsep Firdaus macam tu. Dia lebih kepada taman yang cantik, yang mendamaikan. Jadi ciri yang paling utama ada selalu adalah air yang mengalir. Mesti ada kawasan air yang mengalir dan pokok-pokok yang redup, yang teduh, memberikan kedamaian kepada awak bila awak nampak landscape ni. Dan fungsi bila awak reka taman berlanskapkan, taman landscape Islam ni, dia mestilah praktikal dan nilai-nilai agama ada di sana. Selain nilai estetika lah. Alright, kalau awak nak lihat sendiri, dia punya seni bina pun awak boleh nampak elemen yang ada dekat masjid tu, corak-corak geometri Islam akan digunakan dalam susunan dia punya tumbuh-tumbuhan untuk landscape Islam ni. Jadi hari ini, macam mana kita nak buat apresiasi seni? Ini adalah gambar yang cikgu pilih sendiri. Yang ini adalah landscape yang berada di negara New Zealand. Cikgu dah pernah pergi sini, memang cantik tempat tu dan antara tempat yang cikgu rasa kalau cikgu nak pergi berkali-kali, cikgu akan pergi sana. Jadi awak boleh lihat ayat di sebelah kanan gambar tersebut. Ini adalah apresiasi seni cikgu kepada landscape ini. Ada pokok-pokok yang warna pink-pink purple ni kan, ni adalah tanaman pokok lupin dia panggil. Siapa yang main game PUBG map Livik tu memang ada satu kawasan yang ada lupin dia kata. Yang ni memang pokok ni dan dia ditanam dan di sini dia memberikan pelbagai warna. Bagi cikgu pokok lupin ni sebab dia colourful, dia akan memberikan impak warna kepada landscape tersebut. Itu apresiasi seni cikgu terhadap gambar ini.
Okay, ini tugasan awak pada hari ini. Boleh siap dalam masa 5 minit. Alright, sama-sama semuanya. Selamat menjalani hari yang indah dengan lebih banyak kelas online. Bye.